haji adalah merupakan fardu, kama huwa ma'lumun min ad-dini bid-darurah. Perkara fardu ini dia ada ma'lumun min ad-din bid-darurah, ghairu ma'lumin min ad-din bid-darurah. Bukan semua perkara wajib yang orang tahu. Faedah menyebut ataupun mengkategorikan sesuatu dengan bahawasanya dia adalah ma'lumun minad din bid-darurah, iaitu dari segi dia punya natijah daripada kenyataan ini akan dihukum kafir orang yang mengingkarinya. Akan dihukum kafir orang yang mengingkarinya. Dalam Jam'ul Jawami' disebut ijma'. Bukan semua orang, bukan semua perkara yang diijma'kan akan dihukum kafir orang yang mengingkarinya. Hanya dihukum kafir kalau dia masuk dalam kategori ma'lumun minad dini bid-darurah. Yang dimaksudkan ma'lumun minad din bid-darurah itu adalah asal haji itu sendiri. Haji itu sendiri. Adapun hukum hakam yang terpecah di bawah haji, maka dia benda khilaf. Contohnya, adakah haji itu wajib alal fawr ataupun alal tarakhi? Khilaf kan? Dalam Jam'ul Jawami' sebut. Mazhab Syafi'i kata dia wajib ala at-tarakhi. Mazhab Hanafi kata fawr. Jadi khilaf. Jadi kalau Hanafi dia mengingkari apa yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i, maka tidaklah dihukum kafir sebab itu benda khilaf. Jadi asal haji, maksudnya kalau ada orang mengingkari kewajipan haji, maka dia boleh dihukum kafir. Kama huwa ma'lum min ad-din bid-darurah. Kemudian dalilnya ma'ruf. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat yang lengkap dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini selalu dibagi contoh dalam bab nahu badal istimal. Faham? Badal apa? Istimal. Iaitu kewajipan haji ini adalah kewajipan yang bersyarat. Kalaulah ayat man istata'a ilaihi sabila itu tidak ada, maka kewajipan haji itu mutlak. Macam semayang kan. Tetapi man istata'a ilaihi sabila. Kemudian tidak wajiblah ia haji dengan asal syarak, daripada tuntutan asal seumur hidup sekali. Daripada sini memberi isyarat ada juga surah yang haji menjadi wajib bukan dengan asal syarak. Bukan dengan apa? Asal syarak. Dengan apa? Dengan sebab apa? Maksudnya orang tu dia wajib buat haji lebih daripada sekali. Kalau daripada segi asal syarak, sekali je seumur hidup. Siapa yang mampu. Diletakkan kait dengan asal syarak, maksudnya ada surah yang selain asal syarak dan wajib haji. Apa dia? Nazar. Ma'ruf lah. Ma'ruf. Nazar. Dengan sebab nazar. Jadi bila satu orang tu dia nazar buat haji, dia dah buat haji dah, dia nazar, maka dia wajib buat lagi. Kalau dia nazar nak buat 5 kali, maka dia wajiblah
menyempurnakan nazarnya dengan melaksanakan haji sebanyak 5 kali. Wala yajibu bi asli syar'i fil umri illa marratan wahidatan. Kemudian kan nadri wal qada. Wajib zati dengan wajib aridi. Wajib zati haji ini seumur hidup sekali saja bagi siapa yang mampu. Wajib aridi maka dia boleh datang lebih daripada sekali. Seperti seseorang itu yang bernazar, ma'ruf. Nazar ni memang selalu dijadikan sebagai contoh. Dan juga qada. Dan juga qada. Kita akan tengok surah qada. Kemudian qada ni adalah surahnya orang yang dia rosakkan haji dia. Tetapi sebenarnya dalam surah qada ni bila yang dibuat sebelum ni tak sah. Faham tak? Dan dia telah rosakkan dengan sebab jima', maka dia kena qada. Maka daripada segi surah saja, rupa luar nampak dia buat 2 kali. Dia sebenarnya dia baru buat sekali je. Faham tak? Rupa luar. Sebab orang yang jima' ketika haji ni sebelum tahallul awal, dia kena teruskan amal. Faham? Kemudian kena qada pula. Dia rupa luar, dia dilihat seperti buat haji 2 kali. Tapi hakikatnya haji yang menggugurkan tuntutan haji Islam yang sebenarnya yang sah sahaja, yang menggugurkan tuntutan haji Islam. Kemudian Betul? Kalau baca fa'il furidat, dia mestilah tulis furidat. Fardun fil azhari. Orang yang mengingkari kefarduan umrah tidak menjadi kafir. Sebab ada masalah khilaf. Mazhab Hanafi umrah tak fardu. Faham? Antara perkara yang kita khilaf mazhab Hanafi masalah umrah. Nanti kamu baca dalam Mishkat perbahasan apakah dalil mensabitkan kewajiban umrah. Allahu Akbar. Wa kadzal umratu fardun fil azhari. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun Imam Syafi'i ada 2 qaul tentang kefarduan umrah. Muqabil azhar tidak wajib, sunat sahaja. Jadi umrah ini adalah fardu fil azhari seperti haji. Seterusnya itu bihima ala wajhi tamam. Ini dalil kita lah, antara dalil kita. Walaupun sebahagian ulama Syafi'i melihat ayat ini tidak kuat untuk dijadikan dalil. Ada hadis yang lain, hadis yang lebih sesuai dijadikan dalil. Namun sebahagian ulama Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil. Wa timul hajja wal umrata lillah, dan wajah istidlalnya dari segi usul fiqh, wa atimmu adalah fi'il amar, al-amru lil wujub. Faham? Maka sebab itu ditafsirkan oleh Imam Mahalli, itu bihima ala wajhi tamam. Hendaklah kamu melaksanakan kedua-duanya dalam cara yang sempurna. Cara yang sempurna. Adapun mazhab Hanafi dia kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat ini menjadi dalil siapa yang telah memulakan haji dan umrah maka dia wajib habiskan. Mereka kata ayat ini menjadi dalil wajib habiskan, bukan wajib mulakan. Faham? Ada beza tak mula dengan habis? Maksudnya kamu nak buat ataupun tak buat itu pilihan.
untuk umrah lah, sebab haji ada dalil lain. Tapi kalau kamu dah mula buat, wajib habiskan. Faham? Wajib habiskan. Bahkan ayat ini juga menjadi dalil kita dalam mazhab Syafi'i bahawasanya dalam Jam'ul Jawami' kita belajar kaedah amalan sunat ni tidak wajib dihabiskan. Siapa yang dia tengah sembahyang sunat, dia batalkan. Berdosa tak? Tak berdosa. Adakah perlu qada? Tidak perlu qada. Mazhab Hanafi wajib. Siapa yang mulakan sembahyang sunat, dia mesti habiskan. Siapa yang mulakan puasa sunat, dia mesti habiskan. Kalau dia batalkan tengah-tengah, dia wajib qada. Faham? Sembahyang sunat ni puasa sunat. Memulakan puasa sunat, menghabiskan puasa yang telah dimulakan wajib. Mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada amalan sunat yang seperti itu, yang kita wajib habiskan kalau kita mulakan. Hukumnya makruh. Sesiapa yang membatalkan amalan sunat yang dia sedang buat, makruh. Kecuali haji dan umrah. Haji dan umrah, walaupun umrah itu sunat, wajib habiskan. Sebab itu berlaku jemaah, dia semangat buat umrah, nak buat kali ke 5, 6, semangat kan. Tapi tiba-tiba dia dah mula ihram, dah pergi ke Tan'im, dah ihram. Kemudian dia rasa penat, dia rasa kalut, dan dia kata tak apalah, ini umrah ke-6 dah buat banyak dah. Dan dia tidak mahu menghabiskan, maksudnya tidak mahu menyelesaikan tawaf dan sa'i. Adakah dia boleh berbuat demikian? Tidak. Dia akan dikira kekal dalam ihram selagi dia belum tahlul. Walaupun umrah sunat, walaupun haji sunat. Maka dinyatakan tidak ada dalam mazhab Syafi'i mana-mana amalan sunat yang wajib dihabiskan kecuali haji dan umrah yang sunat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau kita ambil ayat ini sebagai dalil, wajah istidlalnya adalah al-amru lil wujub. Wa atimul hajja maksudnya hendaklah kamu melakukan haji. Perintah insya'ul hajj. Jadi kita telah tafsirkan wa atimu sebagai al-amru bi insya'il hajj wal umrah. Perintah untuk memulakan. Faham? Bukan menyempurnakan. Kemudian terus ini hadis yang menjadi dalil bahawasanya umrah itu sunat. Kalau kita lihat pada zahir hadis ini, memang wajah mengatakan sunat itu kuat lah. Bila Nabi sebut la, dia tanya soalan adakah wajib, ia Nabi sebut la, itu dah tak boleh nak takwil apa dah. Faham? Memang sangat jelas ia menunjukkan bahawasanya ia tidak wajib. Bahkan disusuli dengan perkataan wa anta atamira fahuwa afdal. Maka apakah jawapan dalam mazhab Syafi'i tentang masalah hadis ini? Baca. Faham? Muqabil membawa hadis, namun mengapakah kita tidak mengapakah tidak diambil hadis ini untuk istinbat? Ada dhaif. Ittafaqal huffaz. Imam Nawawi sebut dalam Majmu'. Wala yughtar. Kamu akan belajar, bagi yang mula masuk daurah tahun ni, perbahasan tentang, sebenarnya dah belajar pun sebelum ni, tentang perkataan Imam Tirmizi hasanun sahih. Walaupun Imam Tirmizi sebut hasanun sahih, Imam Nawawi sebut dalam kitab, jangan terpedaya, maksudnya sebenarnya hakikatnya dia adalah dhaif. Kemudian
Qala maksudnya qala Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Faham? Ini hadis yang menjadi dalil kita bahawasanya umrah itu wajib. Hal 'alan nisa. Adakah wajib atas perempuan? Soalannya ala. Soalannya ala. Kita ada kaedah as-su'alu mu'adul lil jawab. Dia bertanya adakah wajib? Nabi jawab tak. Tak ada jihad yang wajib, tetapi ada jihad yang wajib yang tak ada qital padanya, iaitu haji dan umrah. Faham? Dia tanya tentang wajib, maka dalam jawapan Nabi maksudnya wajib. Faham? Itu dipanggil as-su'al mu'adul lil jawab. Jadi jawapan yang diberikan perlu dirujuk soalan dia. Dia tak tanya adakah ada apa-apa amalan untuk perempuan. Bukan itu soalannya. Adakah jihad itu wajib atas perempuan? Nabi menyebut, ya, ada jihad yang tak ada qital. Maksudnya jihad yang tak ada qital ni adalah wajib atas perempuan. Apa dia? Haji dan umrah. Faham? Jadi kalau atas perempuan itu wajib, maka atas lelaki lebih-lebih lagi wajib. Faham? Kemudian dia dalam usul ni, tak semestinya bila benda tu wajib atas lelaki, wajib atas perempuan. Tapi kalau dia wajib atas perempuan, mesti wajib atas lelaki. Faham? Kemudian lagi, yang tak ada sesiapa pun di kalangan ulama yang menjadikan hadis ini dalil bahawasanya umrah ni wajib atas perempuan, lelaki tak wajib. Warawal Baihaqi. Daraqutni. Ini dalil ataupun hadis yang kedua yang menjadi dalil umrah itu adalah wajib. Al-Islam an tashhad. Dimasukkan umrah itu dalam senarai perkara-perkara ataupun sebaris dengan rukun-rukun Islam. Wa taghtasila wa tahujjal baita wa ta'tamira. Itu dia punya mawdhi'ul istishhad dia pada perkataan wa ta'tamira. Ya, hadis ini dibawa oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Daraqutni. Dua-dua mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi kita akan jumpa dalam mahalli ni pengistidlalan berdasarkan hadis dalam Baihaqi. Ma'rifatus Sunan wal Athar. Imam Baihaqi mengumpulkan hadis-hadis yang bersanad Imam Syafi'i satu lagi dalil-dalil mazhab Syafi'i. Kemudian diperkuatkan dengan perkataan Imam Daraqutni tentang sanad hadis ini. Hadza isnadun sahihun thabitun. Seterusnya nanti dalam Mishkat akan dibahaskan lagi tentang apakah dalil-dalil mengatakan umrah itu adalah wajib. Kemudian wa syartu sihhatihi al-hajji al-islamu faqat. Haji ni daripada segi syarat-syaratnya dia ada beberapa aqsam. Ada yang dipanggil syurutu sihhatil hajj wal umrah. Syarat-syarat sah haji.
syarat-syarat sah haji, syarat-syarat wajib haji, syarat-syarat haji yang memadai. Faham? Haji dan umrah yang memadai. Dia makin bertambah. Kita mulakan dengan syarat sah, kemudian syarat wajib, kemudian syarat memadai. Syarat sah tu maksudnya kalau orang ni buat sah. Faham? Kita tak bicara dia ni wajib haji ke tak wajib. Kalau dia buat sah. Macam contoh sembahyang Jumaat lah. Kalau kita nak buat perbandingan ni yang mirip dengan syarat-syarat seperti ini, ialah sembahyang Jumaat. Dia ada syarat sah sembahyang Jumaat, syarat wajib sembahyang Jumaat, syarat sembahyang Jumaat yang syarat-syarat untuk sembahyang Jumaat itu dikira. Faham? Lain kan syarat dia. Maka dalam haji ni syarat sah dia hanya satu di Islam. Tidak disyaratkan mukallaf. Hatta orang gila buat haji pun sah. Faham? Tapi adalah dia punya kaedah dia. Dia lain lah. Kalau Jumaat, syarat sah dia Islam dan juga apa? Berakal. Memayis. Semayang kan syarat sah dia memayis. Tapi haji tidak ada syarat sah dia memayis. Budak yang tidak memayis ataupun orang gila boleh berlaku haji atas dia. Itu yang dimaksudkan syarat sah haji Islam. Sahaja. Faqat ditakkidkan oleh Imam Malik. Wala yustaratu, dan dibalas pula dengan perkataan wala yustaratu fiha taklif. Tidak disyaratkan padanya apa? Nya sah. Tidak disyaratkan padanya kesahihan haji dan umrah akan mukallaf. Maksudnya mukallaf yang dimaksudkan di sini adalah tamyiz. Faham? Tamyiz. Sebab syarat mukallaf ni dua, Islam dan mumayyiz kan. Berakal. Jadi tidak disyaratkan. Kemudian maka fatu tafri'. Bila kita kata tidak disyaratkan ataupun syarat sah haji itu hanya mukallaf, hanyalah Islam, maka rentetan daripada itu bolehlah. Faham? Falil boleh. Faham? Bolehlah. Ini berkhilaf juga ni mazhab Hanafi. Falil wali faham? Boleh. Seterusnya, kitab yang bagus dijadikan rujukan tentang haji ni sudah tentulah kitab Al-Imam An-Nawawi Idahul Manasik. Faham? Jadi bagus kitab tu. Ini saya bawa. Dan disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Walaupun ulama mazhab lain pun tetap kitab ini menjadi panduan dan rujukan. Selain daripada ada kitab tentang haji oleh Mulla Al-Qari, tetapi semua ulama semua mengiktiraf bahawasanya tidak ada yang dapat menandingi yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Idahul Manasik ringkas, kecil lah. Kalau sekadar matan saja, saiz poket pun ada. Dan disyarah oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Maka dalam kitab ni ada fasal yang khas membicarakan tajuk ni. Tajuk buat haji untuk kanak-kanak. Ada. Bahkan Malaysia ni yang menguruskan khusus buat umrah ni, umrah. Kalau haji, tabung haji. Kalau umrah ni dia punya agensi dia nama dia Jauhar. Faham? Jauhar. Sebelum corona tu, saya ada pergi ke Jauhar tu. Jadi kita dipanggil untuk
muzakarah kan, sebab mereka nak keluarkan panduan umrah kanak-kanak, nak keluarkan buku khas. Jadi muzakarah tentang perkara ini untuk didetailkan, dan sepatutnya telah diterbitkan lah, tapi lepas itu corona. Jadi umrah dah dekat 2 tahun tak ada. Wallahualam macam mana dia punya projek. Tetapi perkara ini dia jadi penting, perbahasan tentang masalah umrah kanak-kanak di Malaysia lah. Sebab ada kecenderungan pada tahun-tahun yang terakhir sebelum ni untuk bawa budak-budak ataupun kanak-kanak dia pergi pergi umrah. Bawa saja tak apa, ihramkan, faham? Kalau bawa tak ada masalah. Tapi bila ihramkan, maka perkara itu perlukan ilmu. Kalau tidak, dia menyusahkan saja, faham? Perlukan ilmu. Macam mana nak ihramkan budak-budak tu? Anak yang masih pakai pampers dia pergi ihramkan, memang boleh pun. Tapi syarat tawaf suci. Jadi adakah budak ni kena suci semasa ditawafkan? Faham? Dia boleh jaga ke pampers tu? Faham tak? Maka dibuzakarakan. Kalau nak buat, ikut panduan-panduan yang dikeluarkan. Jauhar. Jadi masa dalam muzakarah tu, satu orang panel tu dia cerita ada satu orang, apa kita panggil, kaunselor, naib kaunselor sebuah universiti. Dia balik daripada umrah dan dia rasa macam banyak benda yang tak kena. Rasa gelisah, rasa serabut, sehingga pergi buat rawatan apa semua. Kemudian ada orang cadangkan dia jumpa ustaz ni lah. Jadi ustaz ni adalah anak kepada antara pengurusi tabung haji awam. Maka terus ustaz ni tanya tentang adakah dia ni baru balik umrah. Jadi apa kaitan dengan rasa gelisah tu? Tanya, jadi macam mana kamu buat umrah hari tu? Jadi ceritakan apa semua. Maka dapat dikesan berlaku kesilapan masa dibuat umrah. Maksudnya, kalau ikut kesilapan itu, dia dikira sekarang ni masih ihram. Masih ihram. Dah berapa lama balik umrah? Masih ihram. Masih ihram tapi tidak berkelakuan seperti orang ihram. Dah berapa banyak dah dilanggar kan larangan ihram, dalam keadaan tidak tahu. Apa kesalahan yang dia buat? Dia ada bawa cucu ke anak. Cucu. Jadi bila dia tawaf, dia bawa cucu dia. Tapi bukan cucu dia umrah. Dia lah umrah, cucu tak umrah. Tapi oleh kerana budak tu kecil, payah nak tolak dengan kereta sorong kan. Orang panggil apa? Budak tu orang panggil apa? Stroller. Maka dia dokong anak tu. Jadi bila dia dokong, budak tu dalam keadaan najis, pakai pampers mungkin, dan seumpamanya. Sebenarnya tawaf dia tu tak sah. Jadi bila tawaf dia tak sah, maka dia masih belum sempurnakan rukun umrah. Bila belum sempurnakan rukun umrah, maksudnya dia masih dalam keadaan ihram. Faham? Jadi dia tu sebenarnya balik Malaysia dalam keadaan ihram. Dah pakai baju, dah jimat, dah apa semua tak tahu. Pakai minyak wangi. Di situ masalah dia. Maka apa dia boleh buat? Dia nak balik terus pergi Mekah. Benda tu ada dia punya proses dia kan. Bukan boleh terus pergi esok. Ada proses dia, visa dan seumpamanya. Maka cara dia adalah dia melakukan dam ihsar. Dam ihsar untuk selesaikan buat sementara. Dam ihsar. Dan nanti dia kena balik ke sana untuk menyempurnakan umrah yang belum selesai tempoh hari. Itu contohlah. Tapi dia bukanlah dia mengumrahkan sabi dia. Bukan. Namun kaitannya daripada segi kesempurnaan itu, Imam Nawawi sebut dalam
Dalam kitab beliau, ini tahun 600 ditulis. Dia kata banyak orang balik daripada umrah haji, tapi sebenarnya masih dalam keadaan ihram. Faham? Sebab apa? Buat dalam keadaan jahil, tak sempurna. Balik keadaan ihram. Dulu lagi lah, kalau pergi umrah tu, kalau pergi yang tu lah semua hidup punya. Faham? Nak pergi balik macam sekarang, boleh setiap bulan pergi umrah kan. Orang mutawif setiap bulan pergi umrah. Dulu benda yang baik untuk boleh berlaku, kecuali orang dekat. Kemudian falil wali wa illam yahujja an nafsihi aw ahrama anha. Bas, sampai situ. Jadi waw into lil ghayah. Walaupun, mengapakah ghayah ini dibuat? Bila kita baca kitab fiqh, kita lihat ada ghayah-ghayah ni, ada perkara yang diisyaratkan. Faham? Ada perkara yang diisyaratkan. Iaitu apa? Dia ada satu bab dalam haji ni. Dalam tahrir dia letak bab khas. Bab itu namanya sarurah. Itu pun dibahaskan dalam Mishkat. Khilaf dengan Hanafi juga. Masalah sarurah. Sarurah ni, seseorang dia buat haji ataupun umrah untuk orang lain dalam keadaan dia belum lagi buat haji ataupun umrah. Orang yang buat badal kan? Badal umrah, mutawif, dia ambil upah ataupun badal haji, maka syarat asas dia telah buat haji dan dia telah buat umrah kalau nak buat badal umrah. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang belum buat haji tak boleh buat badal untuk orang lain. Orang yang belum buat umrah tidak boleh buat badal. Dia panggil sarurah. Faham? Ini khilaf dengan mazhab Hanafi yang mengatakan boleh. Kan boleh. Hatta dalam mazhab Syafi'i, seseorang tu dia belum pernah buat haji tapi dia niat juga. Dia nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillah an fulan. Saya buat haji dan aku ihram dengannya untuk si fulan. Dia tak pernah buat haji tapi dia langgar juga, ihram juga untuk orang lain. Tetap dia punya niat tu akan dikira haji dia, walaupun dia niat untuk orang lain. Faham? Begitu sekali keterikatan niat ihram itu. Walaupun dia niat untuk orang lain, tapi kalau dia tak pernah buat, automatik jadi untuk dia. Bukan kita kata, oh niat dia tak sah. Tak, niat dia sah, walaupun dia niat untuk orang lain. Dan niat dia itu akan menjadi atas diri dia. Dan maksudnya apa? Maksudnya dia sekarang ini berada dalam keadaan ihram. Begitu sekali apa? Masalah sarurah ni mazhab Syafi'i. Jadi wa illam yahuja an nafsi, dina isyarat perkara itulah. Cuma dalam masalah ni boleh satu orang wali ihramkan sabi dia ataupun muwali dia, majnun, walaupun dia tidak pernah buat haji. Mungkin kok kata orang ingat, oh dalam mazhab Syafi'i begitu kuat sekali, siapa yang belum pernah buat haji tak boleh buat untuk orang lain. Mungkin akan difahami dalam masalah ni pun sama juga. Tak, masalah ni tak. Ini bukan mustasna. Faham? Sebab yang wali lakukan bukan melakukan haji bagi pihak sabi, bukan. Dia tolong ihramkan. Faham? Bagi pihak sabi, tolong ihramkan. Dia ada kaedah dia untuk buat haji sabi. Ringkasan kaedah dia, perkara-perkara yang mana tempat-tempat yang sabi boleh kita bawa, kena bawa. Perkara-perkara yang sabi tak boleh buat, barulah wali dia buatkan. Contohnya sabi tak boleh nak melontar. Nak melontar macam mana? Baby. Wali buatkan. Tawaf boleh tak dia bawa? Sabi tu boleh. Bawa pakai stroller, tolak, dokong kan? Maka dia mesti bawa sabi tu pergi pusing. Mesti bawa sabi itu pergi sa'i. Itu yang dimaksudkan. Dia bukan melakukan haji badal tu. Surah ni bukan surah haji badal. Dia boleh ihramkan. Sebab
Dalam bab ini, sabi dengan majnun ni tidak sah niat dia secara istiqlal. Tak sah. Sabi. Falil wali an yuhrima an sabi alladhi la yumayyizu al majnuni wa illam yahuja nafsi aw ahrama anha. Ha tu kalau ibadah apa? Nafsihi. Faham? Ha tu nafsi. Aw ahrama tu maksudnya si wali tu dia sudah ihram. Dia memang berada dengan ihram untuk diri dia. Dalam masa yang sama dia boleh ihramkan sabi dia. Faham? Sama ada dia tak pernah buat haji langsung pun boleh, ataupun dia memang sedang dalam ihram. Dia orang yang sedang dalam ihram haji, mana boleh dia ihram haji lagi sekali? Dia dah masuk dalam ihram kan? Tapi dalam surah ni seperti mana kita sebut, dia ihram itu sebagai naib kepada sabi dia. Faham? Walaupun dia dalam keadaan ihram, bukan maksudnya bila dia ihramkan sabi dia, dia jadi ihram kedua. Tak. Bila wali ihramkan sabi dia, maka sabi dia tu dikira dalam keadaan ihram. Faham? Maka di sini tidak berlaku tadakhul, dua ihram. Faham? Tak berlaku dua ihram. Sebab bila wali itu ihram, maka apa kesan dia? Kesan dia, maka jadilah sabi dia itu berada dalam keadaan ihram. Bukan jadilah dia itu ihram kali kedua pula. Tak. Maka tak adalah masalah. Faham? Tidaklah berbangkit ihram atas ihram. Wallahu a'lam. Subhanallah.